Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid kelas 2 Usman Awal. Okey. Pertamanya cikgu nak ucapkan selamat kembali ke alam sekolahan kabar habis cuti. Bermula hari ini dah merupakan hari pertama sesi persekolahan untuk sesi 2022-2023. Dan cikgu iaitu Cikgu Rozalwan merupakan cikgu matematik untuk kelas kamu. Dan sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita, cikgu nak maklumkan kepada kamu semua, untuk subjek matematik ni, kamu perlu sediakan 3 buah buku latihan. Buku latihan petak kecil. 3 buah buku latihan petak kecil. Buku pertama kamu labelkan sebagai matematik 1. Buku latihan yang kedua, kamu label sebagai matematik 2 dan buku latihan yang ketiga, kamu labelkan sebagai matematik 3. Okey, alright. Okey, seterusnya, di samping 3 buah buku latihan ini, kamu juga akan gunakan satu buku kerja. Buku kerja ni, cikgu rasa kamu dah beli dah sebab dalam senarai buku yang perlu dibeli oleh murid tingkatan 3, memang dah ada buku kerja matematik ni. Kamu perlu beli di kedai buku. Okey, baiklah, kita terus pergi ke pelajaran kita, iaitu bab 1. Okey, matematik 3. Jadi cikgu nak kamu tolong buka buku teks matematik lah. Buka buku teks matematik kamu, matematik tingkatan 3, KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah. Okey, di mana untuk tingkatan 3 ni kamu akan belajar sebanyak 9 bab. Okey, kita terus kepada bab pertama, bab 1, iaitu tentang indeks. Okey, kita tengok pada bab pertama. Okey, ini bab pertama ni, indeks. Untuk bab ini ada 2 subtopik. Subtopik pertama 1.1 tata tanda indeks dan subtopik kedua 1.2 hukum indeks. Okey, kita tengok dulu subtopik yang pertama, tata tanda indeks 1.1. Okey. Apakah itu pendaraban berulang dalam bentuk indeks? Okey. Perkembangan bidang teknologi bukan saja memberi kemudahan kepada kita semua, tetapi juga dia membantu kita untuk menjimatkan kos perbelanjaan dalam urusan kita seharian. Contohnya, penggunaan kad memori di dalam kamera digital dan juga di dalam smartphone, membolehkan pengguna menyimpan gambar dalam bilangan yang banyak serta memadam atau mengubah suai gambar yang kurang sesuai sebelum dicetak. Pada permulaannya, kad memori yang dikeluarkan dengan hanya kapasiti 4 MB. Tapi sekarang ni kapasiti bagi kad memori sudah bertambah sesuai dengan peredaran zaman sekarang ni. Untuk pengetahuan kamu, kad memori dihitung dalam suatu bentuk khas, iaitu 2 kuasa N. 2 kuasa N. Di mana 2 kuasa N ini sebenarnya adalah satu contoh bentuk indeks. Okey, alright. Okey, semasa tingkatan 1, anda telah mempelajari bahawa 4 kuasa 3 sama dengan 4 darab 4 darab 4. Okey, nombor 4 kuasa 3 ditulis dalam tata tanda indeks, iaitu 4 ialah asas dan 3 ialah indeks atau eksponen. Kamu kena tahulah, kalau 4 kuasa 3 ni, 4 ni adalah asas dan 3, iaitu kuasa 3 ni kita panggil dia sebagai indeks ataupun eksponen. Dan nombor ini dibaca sebagai 4 kuasa 3. Maka nombor dalam tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai A kuasa N. Ini bentuk asas untuk indeks, di mana A ni adalah asas dan N adalah indeks ataupun eksponen. Okey, anda sedia tahu bahawa 4 kuasa 2 sama dengan
4 darab 4. Dan 4 kuasa 3 sama dengan 4 darab 4 darab 4. Misalnya, kalau 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 2. 4 adalah asas dan 2 ini adalah indeks. Nilai indeks ialah 2. Okey, nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 didarab secara berulang. Kat sini 4 didarab didarab secara berulang sebanyak 2 kali. Ini kali pertama, kali kedua. Okey. Sebab itu indeks dia sama dengan 2. Sama juga di sini 4 darab 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 3. Nilai indeksnya ialah 3. Sebab 4 didarab dengan 4 sebanyak 3 kali. Kita tengok contoh 1. Okey, tulis pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, A 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Jadi nak tulis dalam bentuk indeks A kuasa N. Ingat A ni adalah asas. Asas dia sama dengan 5. Jadi 5. N ini adalah indeks ataupun berapa kali. 5 ini didarabkan dengan dirinya sendiri. Ada sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6. 6 kali. Jadi N sama dengan 6. Jadi kat sini jawapan dia sama dengan 5 kuasa 6. Okey, alright. Kemudian B. Tengok B pula. B soalan dia 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Jadi jawapan dia sama dengan, asasnya adalah 0.3, tapi ingat untuk nombor perpuluhan kena buat kurungan. Asas kena letak dalam kurungan. Buat kurungan, tulis asasnya iaitu 0.3, tutup kurungan dan tulis indeks ataupun berapa kali. 0.3 ni didarabkan dengan dirinya sendiri. Okey, berapa kali? Ada sekali, 2 kali, 3 kali, 4. Ada 4 kali. Jadi indeksnya sama dengan 4. Jadi jawapan akhirnya adalah dalam kurungan 0.3, tutup kurungan kuasa 4. Dan C, okey, tengok di sini. Okey, negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 sama dengan dalam bentuk indeks kita nak tulis asasnya sama dengan negatif 2. Bila nombor negatif, kena buat kurungan juga untuk asasnya. Buat kurungan, baru tulis asasnya iaitu negatif 2, tutup kurungan, baru tulis indeks ataupun kuasa dia. Ataupun berapa kali negatif 2 itu didarabkan dengan dirinya sendiri. Ada berapa kali? Ada sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi jawapan akhirnya dalam kurungan negatif 2, tutup kurungan kuasa 3. Okay. Dan D, kita ada pecahan 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Sama dengan untuk pecahan pun sama, buat kurungan. Okey, kemudian tulis asasnya iaitu 1/4 untuk kurungan. Kemudian tulis indeks ataupun berapa kali 1/4 itu didarabkan dengan dirinya sendiri. Ada berapa kali? Ada 5 kali. Jadi indeks atau kuasanya sama dengan 5. Untuk E, okay, soalannya M darab M darab M darab M darab M darab M darab M. Sama dengan, asasnya sama dengan M dan indeksnya sama dengan 7 kerana M didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Dia berulang sebanyak 7 kali. Dan F, N darab N darab N darab N darab N darab N darab N dan darab N. Sama dengan N kuasa 8. Asasnya adalah sama dengan N dan indeks ataupun berapa kali N itu didarabkan dengan dirinya sendiri adalah sebanyak 8 kali ataupun indeksnya sama dengan 8. Okey, daripada penyelesaian contoh 1, okey, didapati bahawa nilai indeks dalam suatu bentuk indeks adalah sama dengan bilangan kali asas didarab secara berulang atau secara generalisasinya kita boleh tulis A kuasa N sama dengan A darab A darab A darab dot 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 darab A, di mana A ni tak boleh sama dengan kosong dan N sama dengan faktor ataupun berapa kali A itu didarabkan dengan dirinya sendiri. Okey, alright kelas. Seterusnya, cikgu nak kamu buat latihan. Buat latihan uji minda 1.1A. Ini dalam buku teks kamu, cikgu nak kamu buat latihan uji minda 1.1A, soalan nombor 1, 2 dan 3. Buat dalam buku latihan 1, matematik 1. Okey, dan bila dah siap, cikgu nak kamu ambil gambar latihan ini dan hantar dalam grup Telegram kelas
4 Usman Awang dalam grup Telegram Matematik kelas 4 Usman Awang. Dan ingat, untuk latihan ini kamu kena salin soalan, baru buat jawapan. Kalau ada masalah berkaitan latihan ini, boleh tanya cikgu melalui Telegram Matematik kelas 2 Usman Awang. Okey, seterusnya saya pun nak sambung lagi. Kita tengok pula di sini. Bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Sebenarnya suatu nombor boleh ditulis dalam bentuk indeks jika suatu asas yang sesuai dipilih. Anda boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang atau kaedah pendaraban berulang untuk menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Okey, kita tengok contoh 2. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Jadi caranya, kita tengok penyelesaian menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey. Okey, asas 2. Jadi macam mana? Jadi nombor 64 ni perlu dibahagi secara berulang dengan 2. Jadi tulis 64, buat pembahagian berulang, bahagikan dengan 2. 64 bahagi 2 dapat 32, kemudian 32 bahagi dengan 2 dapat 16, 16 bahagi 2 dapat 8, 8 bahagi 2 dapat 4, 4 bahagi 2 dapat 2 dan 2 bahagi 2 dapat 1. Bila dah baki dia 1, kita stop, berhenti kat sini. Jadi jawapan dia kat mana? Jawapan dia, kamu cari nilai n. N ni maksudnya berapa kali 2 ini didarabkan dengan dirinya sendiri. Ada berapa kali? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali. Jadi N sama dengan 6. Jadi jawapan akhirnya adalah, maka 64 sama dengan 2 kuasa 6. 2 ni adalah asas. Asas tu adalah 2 lah, asas 2. 2 kuasa 6. Kuasa tu sama dengan nilai N ataupun nilai indeks dia sama dengan 6. Okey, tengok pula yang B, asas 4. Okey, 64 dibahagi secara berulang dengan 4. Jadi 64 buat pembahagian berulang dengan 4. Okey, 64 bahagi dengan 4. Dapat 16. 16 bahagi 4 dapat 4. 4 bahagi dengan 4 dapat 1. Bila dah dapat 1, kita berhenti kat sini. Jadi kita kira berapa kali 4 ni didarabkan dengan 4. Pembahagian berulang. Ada sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi N ataupun indeksnya sama dengan 3. Jadi jawapannya sama dengan 64 sama dengan 4 kuasa 3. 4 ni adalah asas dia. Asas ni adalah 4 lah. Asas 4. 4. Jadi indeks ataupun eksponen ataupun kuasa dia sama dengan 3. Kemudian C. Asas 8. Okey. 64 dibahagi secara berulang dengan 8. Okey. Jadi 64, kita buat pembahagian berulang dengan 8. 64 bahagi 8 dapat 8. 8 bahagi 8 dapat 1. Okey, jadi kita berhenti kat sini dan kira nilai N dia, nilai indeks dia. Berapa kali 8 ni didarabkan dengan dirinya sendiri? Dia didarabkan sebanyak 2 kali. Jadi N sama dengan 2. Maka jawapan akhirnya 64 sama dengan 8 kuasa 2. Okey, seterusnya kita tengok kaedah yang kedua yang kita boleh gunakan, iaitu kaedah pendaraban berulang. Okey, asas 2. Untuk asas 2, kamu kena cuba kira berapa kali 2 ni didarabkan dengan dirinya sendiri, baru dapat hasilnya 64. Jadi boleh buat 2 darab 2, 4. Kemudian 4 darab 2 dapat 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. 32 darab 2 dapat 64. Jadi stop kat sini lah. So, bila dah dapat kat sini, kamu kira berapa kali 2 ni didarab dengan 2 untuk dapat 64. Ada sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan 6 kali. Jadi jawapan akhirnya, maka 64 sama dengan 2 kuasa 6. Indeks ataupun eksponen ataupun berapa kali 2 itu didarabkan dengan dirinya sendiri sama dengan 6 dan asasnya adalah asas 2. Jadi 2 kuasa 6. Untuk B, asas 4.
Jadi kena cuba buat berapa kali 4 ni didarabkan dengan 4 untuk dapat jawapan 64. Jadi kena buat 4 darab 4, 16. 16 darab 4 dapat 64. Ada dapat 64, kita stop kat sini. Jadi kira berapa kali 4 didarabkan dengan 4. Ada sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi bila 3 kali, maksudnya indeks dia sama dengan 3. Maka 64 sama dengan 4 kuasa 3. 4 ni asas, iaitu sama dengan 4. Dan 3 kuasa ni sama dengan indeks. Okay, sebab jadi jawapan dia 4 kuasa 3. Kemudian C, asas 8. Sama juga. Berapa kali 8 didarabkan dengan 8 untuk dapat hasilnya sama dengan 64. Jadi 8 darab 8 sama dengan 64. So, jawapannya 8 ni perlu didarabkan sebanyak 2 kali dengan 8 untuk dapat 64. Maka 64 sama dengan 8 kuasa 2. 8 ni adalah asas 8 dan 2 ni adalah indeks ataupun berapa kali 8 ini didarabkan dengan 8 untuk dapat 64. Okay, jadi ini jawapan akhirnya 8 kuasa 2. Okey, alright kelas. Jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu berhenti sehingga contoh 2, perbincangan sehingga contoh 2. Dan jangan lupa buat latihan yang cikgu suruh kamu buat tadi. Dan kalau ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu melalui Telegram kelas 2 Usman Awal. Okey. Sekian kelas hari ini. Terima kasih semua.